Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial kali ini saya akan kongsikan bagaimana guru boleh memberi tugasan kepada pelajar dengan menggunakan YouTube. Pelajar akan menonton YouTube, sambil itu mereka akan menjawab soalan yang disetkan oleh guru pada minit-minit yang tertentu. Ini adalah bahan bantu PDPA yang saya sangat suka dan pelajar saya sangat suka sebab ianya berasaskan YouTube. Okay, so kita akan menggunakan Edpuzzle. Caranya, langkah yang pertama, cikgu perlu double klik Google Chrome. Lepas itu, cikgu pergi ke bahagian URL ni, cikgu type portal.moi.edu.my. Okey. Okey, selepas itu cikgu perlu log masuk. Pilih akaun MOEDL. Lepas itu cikgu pilih guru, menu guru. Dan cikgu pilih nombor 3 ni, aplikasi. Lepas itu cikgu klik nombor 3 ni, Edpuzzle. Okey, ini adalah paparan Edpuzzle. Okey, untuk kali pertama cikgu masuk ke dalam Edpuzzle ni, cikgu perlu sign up terlebih dahulu. Lepas tu pilih I'm a teacher. Then cikgu pilih sign in with Google. Okey, lepas tu cikgu pilihlah akaun MOEDL cikgu. Yang ini password ni cikgu masukkan password lah. Okey. Okey, and then cikgu tick I agree, create new account. Okey, cikgu sudah berjaya masuklah ke paparan utama MOEDL ni. Lepas tu di sini cikgu akan nampak choose your school and then cikgu type lah SMK Likas. Okey, di sini sudah ada SMK Likas. Cikgu nampak tu ada 3 teacher sudah join. Okey, ni ada gambar saya di sini. So cikgu pilihlah SMK Likas ni. And then select subject. So cikgu pilihlah subjek mana cikgu tu cikgu mahu. So saya computers and then join class. Joining school. Okay, so ini adalah paparan Edpuzzle. Bila cikgu dah masuklah ke dalam Edpuzzle ni. Okay, lepas tu bila cikgu dah masuk sini, cikgu perlu buat klik bahagian My Classes. Okay, lepas tu cikgu pilih Google Classroom sebab saya nak markah pelajar yang menjawab dalam Edpuzzle ni akan masuk ke dalam Google Classroom saya lah. Okay, so sorry yang warna biru ni, please check your inbox and verify your account. Okey, yang ini saya akan masuk ke dalam saya punya email dululah. Okey, kita pergi ke Gmail. Untuk proses verification. Okey, verify your email address. Next saja. Okay, verify your email. Get started. Okay, jadi tulisan yang berwarna biru tadi, verify your email, sudah di atas ni. Okay, kita masuk ke paparan Edpuzzle ni tadi. Lepas tu, tadi kita nak buat My Classes. So, kita klik My Classes. And then, cikgu boleh guna add new class. Tapi bagi saya, lebih baik saya guna Google Classroom. Sebab saya nak markah dia tu masuk di Google Classroom lah. Okay, cikgu pilih yang inilah, no, and then continue. Okay,
So maksudnya di sini Edipuzzle ni dia integrate dengan Google Classroom lah. So cikgu pilih akaun cikgu, akaun MOEDL, then allow. Okay, so pastikan dalam Google Classroom cikgu tadi, cikgu ada kelas lah, sudah cikgu dah create kelas. Okay, so yang di bahagian kanan kiri PC ni, cikgu boleh nampak ada beberapa kelas lah yang cikgu dah create dalam Google Classroom. So cikgu boleh pilih satu ataupun dua kelas, depends lah dengan cikgu. Jadi masa ni saya akan pilih kelas Edipuzzle lah. So saya import kelas. Okay, so bila sudah cikgu import kelas, cikgu boleh pergi tengok student. Okay, maksudnya di sini ada dua sudah student saya di sini. So kalau cikgu nampak ada student yang kurang dalam kelas cikgu boleh gunakan import student. So dia akan import student yang baru masuk lah dalam Google Classroom cikgu tu untuk masuk ke dalam kelas Edipuzzle ni. Jadi di bahagian sini ni, di bahagian atas ni cikgu boleh nampak kelas Edipuzzle dari Google Classroom tu, dan ini adalah student. Okay. Okay, selepas itu di mana kita nak buat video, okay, kita pergi ke bahagian content. Okay, di bahagian content ni ada banyak tutorial, YouTube, okay, yang adalah, okay, so cikgu boleh type search di sini. Okay, search content di sini. Okay, kalaulah seandainya video YouTube yang cikgu cari tu tak ada dalam Edipuzzle ni, cikgu boleh pergi ke YouTube lah. Okay, saya tekan new tab. Okay, sebelum tu paling senang saya galakkan cikgu untuk masukkan extension lah dalam Chrome cikgu. So cikgu klik type chrome.google.com. Okay, jadi kita nak integratekan YouTube cikgu tu dengan Edipuzzle. Lebih senang lah. Okay, so cikgu klik extension sini. Okay, lepas tu cikgu search the store, cikgu type Edipuzzle. Okay, so klik Edipuzzle. Okay, kita jumpa sudah Edipuzzle. So cikgu tengok sini ada warna button biru ni, cikgu tekan add to Chrome. Okay, add extension. Okey, maksudnya di sini cikgu akan dapat pop-up message Edipuzzle has been added to Chrome. Okey, dekat bahagian sini. So kalau cikgu tak nak guna, cikgu boleh remove from Chrome lah di sini. Okay. So lepas tu cikgu boleh pergilah ke YouTube. Okay, youtube.com. Contohlah asas sains komputer. Dulu asas sains komputer, search. Okay, di sini ada banyak tajuk. Okay, yang inilah algoritma, pseudocode dan carta alih. Yang saya nak belajar tonton dalam Edipuzzle saya. Lepas tu bila cikgu dah masukkan extension tadi, cikgu akan perasan ada satu button di bawah YouTube cikgu tu, iaitu Edit with Edipuzzle. Okay, so bila cikgu dah berkenan dengan YouTube ini, cikgu just klik sajalah Edit with Edipuzzle. Cikgu klik Edit with Edipuzzle.
Okey, di bahagian sinilah cikgu akan masukkan soalan ataupun cut video ataupun masukkan suara cikgu lah. Okey, di bahagian sini. Okey, saya akan ajak untuk cut dahulu. Cut ni berfungsi sekiranya cikgu nak kalau video itu terlampau panjang. Contohnya di sini total new time 3 minit 14 saat. Jadi kalau video tu 10 minit, cikgu nak video tu jadi 2-3 minit saja pun cikgu boleh cut lah. Cubalah gunakan cut. Lepas tu untuk voice over ni, ini paling saya suka. Di sini cikgu boleh buat rakaman suara lah kepada video ini. Okey, contoh saya akan buat sini. Start recording. Use your microphone. Hello semua pelajar. Sorry ya. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 2 algoritma. Cuba. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 2. So, kita start. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 2 algoritma. Dia akan mainlah. So, yang ini pun cikgu boleh start balik recording. Langkah-langkah menghasilkan pseudocode dan carta alih bagi sesuatu algoritma. So di sini ada dua, sudahlah saya punya recording sini. Langkah-langkah menghasilkan. Okay, so kita boleh di sini cuba. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bab 2 algoritma. Dia akan jadi macam ni lah, voice over. Kita boleh masukkan suara kita dan langkah-langkah menghasilkan pseudocode dan carta alih bagi sesuatu algoritma. Itulah contohnya. So di bahagian question ni, untuk sebelah kiri ni cikgu akan nampak video event tu pada minit keberapa dia ada arahan. Okey, contoh minit yang pertama tu saya ada voice over, minit ke-24 ada voice over. So mana-mana minit cikgu boleh letakkan multiple choice question, open ended question ataupun nota lah kepada pelajar. So saya bagi satu soalan. Saya bagi satu contoh soalan multiple choice question. Ini apakah maksud pseudocode? Okey. Ini cikgu boleh typekan jawapan, satu set aturan. Dalam bahasa bertuturan. Ianya macam soalan objektif lah. Okay? Lepas tu satu set arahan. Okay. Add another choice question. Set langkah untuk menyelesaikan masalah untuk membantu komputer. Okay, so jawapan yang betul cikgu boleh letak sini jawapan yang betul. Okay, di sini saya letak dua jawapan yang betul lah. Jadi yang ini satu jawapan salah atau dia macam soalan objektif. Okay.
cikgu boleh letak ada 2 pilihan jawapan yang betul. So saya save. Bila cikgu dah save, cikgu boleh continue lagi lah ni. Sini cikgu boleh letakkan soalan, catat alih. Apakah maksud catat alih? Apakah itu catat alih? Kaedah grafik, kaedah matematik, menggunakan simbol geometrik. So ada 2 jawapan yang betul ini. So save. Di sini saya akan gunakan masukkan 2 soalan sajalah, tapi depends lah dengan cikgu nak berapa soalan. So di bahagian sini tu, di bahagian sebelah kiri ni, cikgu boleh nampak lah minit yang keberapa kita akan buat soalan. Okay. So nota ni, okay, nota ni selalunya saya akan bagi di akhir video ni. Saya akan letakkan nota sila jawab kuis melalui link ini. Okay, so maksudnya cikgu ada 2 penilaian lah dengan budak. Satu penilaian menggunakan YouTube dan satu lagi penilaian menggunakan Google Form. Dan 2 markah ni akan masuk juga ke dalam Google Classroom. Okay, so lepas tu cikgu boleh klik finish. Okay, so sini cikgu boleh cubalah untuk tengok macam mana kejadiannya. Hari ini kita akan belajar bab 2 algoritma. Ya, macam itulah ada suara kita. Kita tengok minit yang ke-40. Kita menghasilkan pseudocode dan catat alih bagi sesuatu algoritma. Okey, dia akan stop di sini sebab cikgu ada bagi soalan pada minit ini. So pelajar akan jawablah apakah maksud pseudocode. Jawapan. And then submit. Submit, dia boleh rewatch. Dia dah submit, dia boleh rewatch. Okay, ada lagi soalan. Dia boleh skip ni. Okay, lepas tu jawapannya betul. Ni dan continue. Okay, so kalau cikgu rasa dah berpuas hati, cikgu boleh assign lah dengan budak. So kalau cikgu tak puas hati, cikgu boleh edit lagi. Okay, lepas tu kalau cikgu dah berpuas hati, cikgu assign. Okay, di sini cikgu pilihlah kelas mana yang cikgu mau tadi. So, dan ini cikgu boleh letakkan due date-nya bermula hari ini. Bermula hari ini dan due date-nya 8. Okay, save. Okay, so, prevent skipping ni penting sebab bila pelajar itu buat tengok video tu, dia tak boleh skip. Dia akan terus saja tengok video tu. So post on Google Classroom ini pun penting. Okay, then assign. Okay, jadi di bahagian sini ni cikgu boleh nampaklah progres yang dijalankan oleh pelajar. Okay,
So markah nanti akan dapat dekat Google Classroom cikgu lah. So itu sahaja daripada saya. Okey, satu lagi saya nak tunjukkan, adakah Edipuzzle ni sudah masuk ke dalam Google Classroom. So ya, sudah. Tengok Edipuzzle saya 11:59 PM ada sudah tugasan untuk pelajar. Ini adalah akaun saya lah. Okey. So pelajar boleh buka di sini. Dia sudah sign di sini. Okey. So itu sahaja daripada saya. Selamat mencuba.